pelampau sufi dia lain cara fikir dia. Pelampau sufi ni dia ketepikan zikir yang datang dari Rasulullah, dia buat main zikir yang bukan dari Rasulullah. Bila orang kata pasal apa hampa ajak zikir yang tak sama dengan zikir Rasulullah, kemudian diabaikan zikir yang Rasulullah bawa. Oh, depa ni zikir pun tak boleh. Astaghfirullahalazim. Siapa kata tak boleh zikir? Saya kadang-kadang pelik golongan tarikat ni. Saya sebut sebagai pelampau tarikat, pelampau sufi. Mereka perjuangkan sangat zikir. Hu. Mula berzikir la ilaha illallah. Kemudian Allah. Pertahankan sangat zikir Allah. Kemudian hu. Ya Allah tuan-tuan, cuba tuan-tuan ambil satu contoh zikir Rasulullah ajak. Saya bagi contoh agak panjang tetapi dia berbentuk hebat zikir Rasulullah. Apa contoh? Saya daripada Arau nak ambil ke Repuh, saya keluar kawasan saya masuk kawasan orang lain. Ada zikir Rasulullah ajak? Ada tuan-tuan. Apa dia? Zikir ataupun doa. Nabi ajak kita berdoa Allah bila kita masuk kawasan orang. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan yang ada di dalam kampung ini, kebaikan penduduk dia dan apa-apa kebaikan yang ada di dalamnya. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan yang ada di dalam kampung ni, keburukan penduduk dia dan keburukan apa-apa yang ada dalam kampung ni. Apa nak dibandingkan dengan zikir hu. Kita boleh lawak kerah perut macam tu saja. Orang-orang yang berzikir hu ni kita boleh kerah perut tengok mereka ni. Betapa indahnya zikir Rasulullah, betapa tidak ada nilainya. Barangkali mereka marah kalau kita sebut tak ada nilai kerana mereka sebut Allah. Tapi bandingkan betapa jauhnya sunnah Nabi dengan ajaran rekaan orang kemudian. Kadang-kadang mereka kata zikir Allah apa semua, Allah boleh. Tuan-tuan, ini bahaya bila kita gagal membezakan di antara pemikiran fiqh dengan pemikiran akidah. Ini kefahaman saya. Mungkin ada orang setuju, mungkin ada orang tak. Dalam fiqh ni, fiqh dia asasnya faham. Jadi dalam setiap persoalan fiqh, ulama dia nak cambah pemikiran, nak kena faham isu, nak kena faham. Jadi dalam fiqh dia banyak perkara yang disebut sebagai tafri'. Dia banyak memforokkan, mencabangkan persoalan. Ada isu, lalu fuqaha akan dilontar masalah. Kalau jadi macam ni, jadi macam mana? Kalau jadi macam ni, hukum macam mana? Kalau jadi macam ni, hukum macam mana? Apa tujuan? Untuk banyakkan forok dia supaya kita dapat menguasai sesuatu isu dengan mantap. Itu ada dalam fiqh. Contoh, rokok. Nabi tunjuk dekat sahabat rokoknya macam mana. Iaitulah dua tangan diletak di atas lutut, diluruskan belakang badan. Lurus kan? Lurus. Itu dalam sunnah, itu hadis Nabi. Bila rokok ni yang dalam sunnah ni dibahaskan oleh para ulama fiqh dia kena cabangkan kerana dia kena selesaikan masalah masyarakat. Nabi suruh buat begitu, semua ulama sepakat memang begitu. Sifat salatnya begitu. Tapi ulama kena selesaikan yang dikatakan rokok tu apa? Apa rokok? Lalu bahas, bincang, keluarkan idea, lontarkan pandangan apa semua. Akhirnya berlaku perbezaan dan seumpamanya. Akhirnya sebahagian ulama mengatakan yang dinamakan rokok iaitulah apabila seseorang membongkokkan badan dia pada kadar kedua tangannya dapat menyentuh kedua kakinya. Walaupun badannya tak lurus ketika rokok, tapi begini. Tapi dua tangan boleh menyentuh dua lutut. Dia telah melaksanakan rukuk. Faham? Tetapi tak ada di kalangan ulama kata hampa nak semayang tak payah tunduk banyak-banyak lah, tunduk sekadar sentuh lutut dah. Ada ulama fiqh kata begitu.
Tak ada. Semua nak salat kena ikut cara Rasulullah. Tapi orang yang mengaji fiqh, tak baca hadis apa semua, dia akan cakap pandai, dia akan kata lah, Allah, tunduk macam ni pun boleh, setakat pegang lutut boleh juga. Itu orang yang mengaji fiqh tetapi tak mengaji hadis. Kalau ada orang tanpa ada keuzuran, dia sengaja buat macam tu, kita tak kata solat dia batal, tetapi solat hang telah menyalahi solat Rasulullah. Hang kena usaha bagi rokok bagi betul kan, tak ada keuzuran. Tapi orang yang ada keuzuran, dia tak mampu nak rokok lebih, jadi dia hanya mampu kalau dia boleh dia membongkokkan badan dia sehingga dia dapat menyentuh dua lutut, maka dia telah melaksanakan rokok, solat dia sah. Bukan sengaja dia buat perkara tu. Tengok, itu pentingnya mengaji fiqh. Tapi itu dalam isu fiqh. Contoh lain, semua para ulama, hatta ulama mazhab setuju menyapu kepala di dalam wuduk yang paling baik sekali adalah ta'mimul mashi, meluaskan sapuan. Yang kita sapu keseluruhan kepala. Semua ulama sepakat kerana Nabi buat. Tapi isunya yang dinamakan sapu kepala yang cukup, memadai, mematuhi perintah, apa dia? Itu masalah dia. Lalu paling minimum dibasahkan 3 helai rambut sebagai contoh. Sebahagian ulama kata begitu. Tapi bila baca kitab tapi salah faham, itu yang jadi dalam masyarakat kita ni. Ambil wuduk, calik saja. Sedangkan ulama tak kata begitu. Kesilapan tu berlaku di mana? Bukan ulama yang menulis kitab, ustaz. Ustaz tu lah. Ustaz yang silap ni, ustaz yang mengajar. Sebab tu ustaz ni kena hati-hati, dan jangan melatah bila orang tegur. Kalau ada orang tegur, nilai, kalau elok terima, kalau tak elok jawab balik dengan elok. Ni tak boleh orang tegur saja, berkandak kita maki, berkandak kita kata kat orang. Itu tak kena. Jadi bila cara faham salah tu, akhirnya menatijahkan masyarakat yang ambil wuduk hanya sapu jambul sahaja. Sedangkan ulama tak kata begitu. Cuba tengok bagaimana cara salah faham dalam memahami maksud para fuqaha menyebabkan salah pengamalan. Lebih malang lagi apabila pemikiran fiqh ini dibawa dalam akidah, dibawa dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh macam zikir. Sekarang ni kita kata zikir Allah tu, ada tak satu hadis yang menyebut dengan jelas Nabi pernah berzikir dan Nabi pernah ajak sahabat berzikir Allah, 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 Allah? Pernah ke tak pernah? Jangan kata boleh tak boleh lagi, jangan bincang boleh tak boleh. Sekarang nak tanya, pernah ke tak pernah Nabi buat atau Nabi ajak sahabat? Jawapannya tak ada. Kalau ada orang kata mana ustaz tahu tak ada, tak boleh tanya macam tu. Kita mesti bukti kalau nak kata Nabi ajak. Kalau tak ada bukti, maka kita kata tak ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan kita melainkan apa-apa yang kita mampu sahaja. Mana boleh kita mengadaikan sesuatu perkara yang tak ada bukti. Lalu sepatutnya kita ajar kepada masyarakat zikir dengan sebut Allah sahaja ataupun zikir yang sempurna yang diajar oleh Rasulullah. Mana sepatutnya yang diajar? Macam tadi bab wuduk, sepatutnya kita ajak kepada masyarakat sapu kepala secara keseluruhan atau calik jambul saja. Yang mana sepatutnya kita ajar? Sepatutnya yang kita ajar, cara sifat wuduk yang sebenar adalah menyapu keseluruhan kepala seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan calik jambul. Sama juga dalam persoalan zikir, sepatutnya kalau kita betul-betul faham, kita kena ajar orang ramai berzikir seperti yang Rasulullah ajar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikir yang kita ajak kepada masyarakat. Bukan kita ajak Allah, Allah, Allah. Tapi kalau ada orang zikir macam tu, berapa pahala? Itu isu lain. Itu isu lain. Boleh ke tak boleh, bukan sesuatu yang disuruh buat. Tetapi pelampau sufi dia lain cara fikir dia.
Pelampau sufi ni dia ketepikan zikir yang datang dari Rasulullah, dia buat main zikir yang bukan dari Rasulullah. Bila orang kata pasal apa hampa hajak zikir yang tak sama dengan zikir Rasulullah, kemudian diabaikan zikir yang Rasulullah bawa. Oh, depa ni zikir pun tak boleh. Astaghfirullahalazim. Siapa kata tak boleh zikir? Berzikirlah banyak mana yang nak buat. Sekarang masalah hampa duk ajak orang sama seperti orang mengajak orang ramai berwuduk sapu 3 helai rambut. Sebenarnya sapu keseluruhan rambut. Kalau ada sesuatu halangan sehingga tak boleh nak sapu seluruh rambut, baru sekurang-kurangnya bagi basah 3 rambut, bagi kena 3 rambut. Itu cara ngajaknya. Bukan zikir-zikir semua, la ilaha illallah apa semua ni semua geng-geng syariat semua. Orang yang makam tinggi dia tak zikir macam tu dah, dia zikir Allah, Allah, Allah. Itu pun makam rendah lagi. Nak tinggi lagi, zikirnya hu, hu, hu. Salah cara ajaran tu. Itulah yang berlaku kepada kumpulan pelampau sufi.